أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والتعظيم لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Sesungguhnya Al-Quran itu, kata Allah, diturunkan pada malam yang berkat, dan sesungguhnya kamilah yang maha pemberi peringatan kepada manusia. Sadaqallahul azim. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bersyukur kehadrat Allah, pada malam ini dapat kita berada sekali lagi di dalam perhimpunan solat sunat tarawih pada malam yang ke-18, hari yang ke-17 kita berpuasa. Yang kita hari ini sambut hari nuzul Quran dan cuti kebanyakan negeri kerana memperingati hari nuzul Al-Quran, malam diturunkan Al-Quran, yakni yang disebut sebagai Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Quran diturunkan pada malam yang berkat, 17 Ramadan. Akan tetapi tuan-tuan, adakah kita benar-benar menjiwai nuzul Al-Quran itu dalam maksud yang sebenar, mengambil intipati kandungan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bila Allah menyebut Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu, yakni menciptakan makhluknya. Artinya kita kena sedar ayat itu secara maknanya kita kena menjadi orang yang betul-betul ada ilmu daripada mula kita belajar sehinggalah kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Kalau sekadar kita sambut nuzul Quran cuti 17 Ramadan bersesak-sesak di petang hari tadi di bazar Ramadan, tak ada makna, tuan-tuan. Yang tak tutup aurat, berkenjah, kata orang Kedah, kata orang Penang, meremut, berkenjah, pakaian tak tutup aurat, hari nuzul Quran. Allahu Akbar. Tak malu, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita jadi tetamu Ramadan, kita ihtiram, ikram, hormati Ramadan, muliakan Ramadan dengan mentaati sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Tetapi sedih, tuan-tuan, punya ramai wanita-wanita muslimat nak kena tegur, tuan-tuan. Tak boleh diam. Dah jadi melampau hari ini. Hidup dalam masyarakat Muslim, Islam, tak tahu apa dia Islam. Akhirnya Ramadan itu jadi adat dan bukan jadi suatu ibadah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini tanggungjawab mak bapak. Bila Allah sebut di dalam surah An-Nur ayat 31, la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tidak boleh kamu nampakkan perhiasan tubuh badan kamu illa melainkan ma zahara minha, apa yang dizahirkan, yakni muka dan tapak tangan. Itu je yang boleh. Tapi di akhir-akhir ini langsung wanita-wanita tak takut dengan Allah. Wanita-wanita tak takut dengan COVID-19 sebagai satu tanzir daripada Allah. Dah lebih setahun lebih kita terpaksa hadapi ujian COVID-19. Naik balik 3,000 lebih kes positif. Jangan tanya sebab apa Allah tak hapuskan lagi COVID-19. Kenapa naik lagi? Hei wanita, kamulah di antara asbabnya COVID tak selesai lagi, tak diangkat oleh Allah. Sebab kamu menunjuk, menampakkan aurat kamu dalam keadaan kamu langsung tidak ada al-khawf minal jalil, takut dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil perempuan dulu, sekali kita bantai laki pula tuan-tuan. Ada duduk belaka. Ini wanita dulu. Buat melampau tuan-tuan. Ada yang pakai tudung, nampak terbonjoy jilbab tuan-tuan. Buah dada kiri dan kanan pakai tudung. Dah macam bungkus cempedak, bungkus nangka pakaian. Tadi di komplek PKNS. Ya Allah, apa jenis dayusnya laki macam ni, langsung tak tegur bini pakaian macam tu. Apa jenis bapa tuan-tuan tak tegur anak perempuan jenis pakaian tak menutup aurat dengan sempurna. Tuan-tuan nak terasa tuan-tuan padan muka malam ni, itu je tuan-tuan. Saya pun ada anak perempuan, tuan-tuan pun ada anak perempuan. Mana pedih telinga, padan muka. Kalau kita tak bagi macam ni tuan-tuan, dia rasa macam tak ada apa. Akulah. Itu anak aku. Akulah. Aku datuk tu cucu aku. Gasak dia ada bapak, dia ada mak. Ni jawapan dia. Ni yang sebab ni lah tuan-tuan, COVID-19 ni belum reda lagi. Walaupun banyak faktor-faktor yang lain, COVID-19 ni sebagai satu musibah, balak bencana kepada umat manusia. Ada faktor yang lain. Tetapi juga jangan kita tinggal dengan kita pandang ringan. Hak yang Quran sebut di antaranya tadi. Tiba-tiba isteri tak tutup aurat, anak perempuan tak tutup aurat. Hak bapa tak peduli perangai anak, hak laki tak peduli perangai bini. Maka inilah musibah, inilah bala yang Allah turunkan kepada manusia. Supaya mereka, kata Allah, balik kembali kepada aku, kata Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah di dalam surah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat yang ke-41. Telah nampak, telah zahir, kata Allah, kejahatan, kemaksiatan, kefajiran, kefasikan yang dilakukan oleh ramai umat manusia akibat bi'aidin nas, daripada tangan-tangan mereka, kata Allah. Lalu kata Allah, liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, dengan perbuatan mereka itu, kata Allah, kami turunkan musibah, kami turunkan bala, kami turunkan malapetaka, berbagai-bagai jenis wabak, penyakit, ribut, taufan, kemarau dan seumpama dengannya, supaya dia, kata Allah, la'allahum yarji'un,
supaya mereka kembali kepada aku, kata Allah. Sedang balik taubat, mengucap balik, kembali kepada Allah. Kita berada di bulan Ramadan, tuan-tuan. Kalau di bulan Ramadan pun kita tak hormat, kalau bulan Ramadan kan pun kita tak boleh taat pada Allah, ada jaminan ke tuan-tuan yang kata bulan yang selain daripada penghulu segala bulan? Bayangkan bulan Ramadan pun kita tak bersungguh, bulan Ramadan pun kita lemah, bulan Ramadan pun kita tak bermaya, jaminan bulan lain kita kuat jadi orang Islam, tuan-tuan. Habis kalau bulan Ramadan pun kita malas nak mengaji belajar, malas nak duduk dalam majlis ilmu. Tengok malam ni, berapa ramai yang keluar, tuan-tuan? Separuh, lebih separuh, penuh tadi. Keluar, saya masuk, mereka keluar. Ingat lagi Ustaz Taib Azamuddin, Datuk Taib Azamuddin, waktu tu di, tak silap saya di mana belah Segambut kot, belah Kuala Lumpur. Datuk Taib Azamuddin mantan imam Masjid Negara. Dia masuk nak bagi tazkirah orang keluar. Akhirnya dia pun keluar. Dia kata payahlah, dia kata. Aku masuk, ana masuk, orang keluar, baik ana keluar. Siapa nak dengar kalau dah orang semua keluar? Itu mantan imam Masjid Negara, setakat Ustaz Alim Din, tuan-tuan. Apa barang? Aku keluar pun tak ada heran. Nampak, tuan-tuan? Mantan imam Masjid Negara pun orang tak peduli, tak ada hormat, tuan-tuan. Nak duduk dalam majlis ilmu. Ingat dalam 2 tahun yang lepas sebelum Covid. Sedih, tuan-tuan, masyarakat. Walaupun bukanlah paksaan, betul lah. Aku habis tarawih, aku belah. Hak ni dia pun nak buat-buat lah. Tapi menungkan balik Ramadan ni apa makna? Apa makna bulan Ramadan? Ra, mim, dad, alif, nun. Yang kita faham, ra, rahmatullah, mim, maghfiratullah. Rahmatullah, kasih sayang Allah. Mim, maghfiratullah, keampunan Allah. Dad, daminallah, jaminan Allah, dibebaskan daripada siksaan neraka dan yang lain. Alif, ulfatun, ulfatullah, kasih sayang dan manja, mesra. Nun, nur, cahaya daripada Allah, terang benderang. Tapi tak ramai yang faham maksud daripada Ramadan di sebalik huruf-huruf. Begitu juga berdasarkan hujah dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi yang cukup banyak. Apa dia Ramadan? Kata ulama, Ramadan ini yang kita berada sebulan, kalau sekiranya tak berjaya kita buang penyakit wahan cinta dunia, bukanlah kamu menjadi ahli Ramadan. Kalau kita duduk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, tak hilang penyakit wahan. Apa makna wahan? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahna. Allah campak, kata Nabi, ke dalam hati umat Islam di akhir zaman satu penyakit namanya wahan. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa mal wahnu? Apa dia wahan? Nabi jawab, al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan penyakit cinta dunia, benci kepada mati. Kalau duduk dalam bulan Ramadan kita tak dapat buang penyakit wahan, sebaliknya menjadi-jadi kita dengan dunia. Ya Allah. Makanan beli di bazar Ramadan akhirnya buang. Belanja duit berapa puluh ringgit habis, nak sedekah masuk dalam tabung surah An-Nur, belum tentu. Tengok duit RM1 pun rasa takut. Parkinson, tuan-tuan. Baru RM1, hak bazar Ramadan, mutabak 3 jenis, kambing, ayam, daging. Makannya separuh je. Hak yang lain, campak, humban masuk tong sampah. Tuan-tuan, rezeki, menangis tak? Menung balik kita punya gelagat, behavior, gelagat kita di bulan Ramadan. Duit habis, masa habis dengan dunia. Tuan-tuan, senang ke nak masuk bazar Ramadan sekarang? Tengok tadi, queue, tuan-tuan. Hak saya di PKNS tadi. Ya Allah.
Queue berapa minit habis masa. Solat asar belum lagi berapa ramai yang tak sembahyang asar tu. Hak yang meniaga tak tahulah mana mereka sembahyang. Saya tak tahu tuan-tuan. Hak kita ni boleh lari-lari pergi surau atas komplek tu. Hak yang meniaga ni takkan uzur belaka semua. Takkan perempuan semua uzur ke? Tak. Semayang berapa ramai tuan-tuan. Allah tengok tak gelagat kita? Tengok. Hari-hari Allah tengok tuan-tuan. Tak tutup aurat satu hal, tak semayang. Hak yang fardu rukun. Tu yang hari ni. Hak yang meniaga dan juga yang nak membeli. Tak salah lah nak membeli belah. Ataupun nak membeli juadah berbuka. Tapi tak adil. Nak duduk sekadar setengah jam di dalam surau An-Nur, nak dengar tazkirah. Panas pungkok kata orang Kedah, tuan-tuan. Panas pungkok, dia balik rumah, tuan-tuan. Balik rumah tak ada apa, dia tengok movie, dia main game, dia tengok WhatsApp, dia punya IG, dia punya Facebook. Tapi boleh beratok hampir po komplek PKNS, pergi Bazar Ramadan Shah Alam, nak dekat 2 jam. Boleh nak dengar setengah jam tazkirah, panas pungkok tuan-tuan. Macam mana esok nak jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita nak jawab dengan Allah? Ni ada yang balik, dia pun tak balik terus rumah, dia pelepak dekat kedai mamak tuan-tuan. Ni tak tahu dekat KFC ni. Hak yang pakai lebay. Pakai lebay pun tak lebay tuan-tuan. Tak ada peduli lah dia pun. Nak dengar tazkirah setengah jam. Hak yang sebut ni nuzul Quran. Aku tak muah, aku tak saya, aku tak embuh. Kata orang Perak, aku tak sia. Boleh pula dia lepak kedai mamak tu. Dia tarik warna. Bukan dia makan, dia tarik warna. Habis satu warna, mari lagi dia tarik warna. Duk warna itulah tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah kualiti umat Islam akhir zaman. Kata Nabi, bal antum yawma idzin kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli. Kamu ramai kata Rasulullah, kan, tetapi kualiti kamu seumpama buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Allahu Akbar. Saya sekolah tahfiz saya tuan-tuan di Ipoh. Ada 60 orang pelajar. Ulang alik dan juga yang ada asrama. Ini bulan Ramadan ni. Kadang malu tuan-tuan. Dengan budak-budak tahfiz je tuan-tuan, kita kalah tuan-tuan. Allah, mereka bangun seawal 4:30 pagi. 4:30 pagi bangun dah. Sebelum Ramadan, mandi siap tahajud, baca Quran, hafal, mengulang. Kemudian subuh masuk jemaah. Habis sembahyang subuh, baca Quran, hafal, mengulang. Sampai duha, solat duha, sambung lagi menghafal, mengulang. Kemudian subjek pula, ada bahasa Arab, saraf, nahu, balagh, macam-macam lagi lah, fiqhnya. Ada bahasa Cina, ada bahasa Inggeris yang saya bawa. Kemudian sampai 12.45. Qailulah sekejap, lebih kurang dalam 15-20 minit sebelum waktu zuhur. Bangun pula zuhur. Solat zuhur, habis zuhur pula kalau bukan Ramadan, kalau bulan di luar Ramadan, pukul 2 petang, makan tengah hari. Setengah jam, pukul 2:30 masuk kelas balik. Hafal balik Quran sampai pukul berapa? 5:30. 5:30 berhenti. Kemudian riadah sekejap, 1 jam, 6:30 pula mereka makan kalau bukan Ramadan. Sampai pukul 7 dah siap pun semua, ready nak maghrib. Ni Ramadan ni tuan-tuan. Mereka buka di surau. Bila mana kita tengok, ya Allah, kadang kita malu tuan-tuan. Budak-budak hafiz Quran ni tuan-tuan, bukan makan banyak macam kita. Sebab makan banyak ni cepat lupa. Dia pun susah nak hafal. Makan tak berapa banyak, lepas tu habis makan, dia pun masuk surau tu, kira terus pegang Quran. Sementara nak tunggu orang masuk solat maghrib. Bukan duduk saja, ambil Quran, baca. Ambil Quran kecil, siap seorang satu. Kemudian lepas bayar maghrib, tak keluar tuan-tuan. Ambil Quran, pegang. Hak yang tua-tua ni, Allah. Tu yang kita kadang malu. Keluar daripada surau, lepas tu berkebut, merokok. Ya Allah. Sembang macam-macam hal. Sampai isyak, baru habis. Kemudian, baru nak masuk solat isyak tarawih.
Habis tarawih patut-patut tadarus lah dengan budak-budak hafiz Quran. Tak. Mereka keluar. Tinggal budak-budak yang pelajar hafiz Quran. Tadarus lah dengan geng mereka pun semua. Dengan ustaz mereka. Ayah orang tua ni keluar. Apa mereka buat? Tu menteka darah tertarik. Kemudian dengan kuih karipak kau ada di belakang. Perangai macam budak-budak tuan-tuan. Malu tuan-tuan. Berebut makan apa semua. Kemudian berkebut rokok lagi. Sembang sampai nak lah, saya kata. Budak tu habis sampai tadarus nak dekat sejam. Mereka tak campur tuan-tuan. Jenis pok-pok ni tuan-tuan. Bukan saya kata satu tempat. Jenis banyak tempat saya sebut ni tuan-tuan. Ada tempat yang tadarus. Alhamdulillah seronok. Mudah-mudahan surah An-Nur. Mudah-mudahan tadarus belaka. Tak tahulah. Aku ada juga yang merokok di belakang. Sumbat dengan butung-butung rokok sekali. Taklah nak kebut tak habis-habis merokok. Malulah kita dengan budak hafal Quran. Duk menghafal Quran, ambil Quran tadarus. Masalah. Joinlah sekali. Ni Ramadan ni. Mana kita tauladan yang kata leadership by example. Kepimpinan melalui tauladan tuan-tuan. Malu. Sebab itu kita sembang pasal Quran ni tuan-tuan. Kita sendiri tuan-tuan dengan Quran macam mana. Nak baca pun penyegan. Minum tertarik sampai sejam, 2 jam. Hak nak baca Quran satu muka, kedekut ya Rabbi tuan-tuan. Bukan lagi kedekut tak hidung masin. Campur kelat, pahit, semua ada tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Di akhir zaman. Di akhir zaman. Yang heran tahu pula di Mekah tak nak buang masa. Oi, di Mekah jangan. Dia di depan Kaabah. Balik daripada Mekah, taubat tuan-tuan. Tu perangai tak ubah tu. Tapi bukan di sinilah. Ini di Zimbabwe, Jamaika, jauh. Nah ini tuan-tuan. Ini yang kita nak hidupkan Al-Quran. Quran ajak pada dia, Quran ajak. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Rujuk tuan-tuan dalam surah Taha ayat 124 sampai ayat 126. Betul ke tak? Barang siapa kata Allah yang berpaling daripada aku, daripada Quran, yang tak mau ikut Quran, yang tak mau angkat Quran, yang tak mau baca, yang tak mau tadabbur, yang tak mau ikut Al-Quran, kata Allah. Allah sebut fa inna lahu, sesungguhnya baginya ma'isyah, hidup mereka, kata ulama, satu hidup dalam kubur, besok di akhirat kelak lagi dahsyat. Apa dia? Dongka. Dongka ni sempit, derita. Sempit satu kata ulama, kubur kita fatakhtalafu adla'u, dihimpit sehingga kata Rasulullah bertemu 2 tulang rusuk jaufa ba'di. Nabi ambil 5 jari masuk celah 5 jari kiri, macam ni Nabi buat tuan-tuan. Bertemu 2 tulang rusuk, ibu-ibu sekalian. Dunia ya kita nampak luas lagi surah An-Nur. Kita boleh nun ke sana ke sini walaupun tak boleh rentas negeri, boleh lagi daerah. Tapi besok dalam kubur, baru kita tahu. Didudukkan oleh para malaikat. Allah takdirkan malaikat dudukkan kita untuk ditanya. Satu demi satu. Every single. Apa yang kamu buat dulu di dunia. Satu persatu akan disoal. Allah, belum lagi akhirat. Yang Nabi kata, la tazulu qadama abdun yaumil qiyamah hatta yus'ala. Tak akan berganjak kaki seseorang hamba sehingga Allah akan tanya 4 soalan. Itu di mahsyar. Ni kubur. Didudukkan mereka. Jangan tanya, boleh ke Ustaz? Keranda dah lah sempit. Macam mana nak dudukkan nanti? Jangan tanya. Kubur dah tak boleh ambil akal. Kubur semua kita kena gunakan keyakinan iman. Dunia kita boleh ambil akal lagi. Tapi dalam kubur bukan akal yang jadi raja tuan-tuan. Semua iman-iman. Nak tengok macam mana kekuatan iman kita. Ditakdirkan malaikat dudukkan kita esok dalam kubur. Tanya kita satu persatu. Tak sempat kita nak jawab Allah.
Tu yang kata dini sekarang ni bolehlah kita lari sana sini. Kita kilas sana kilas sini esok. Apa yang kita nak kilas tuan-tuan? Jawab, jangan tak jawab. Hang jawab, jangan tak jawab. Hak jawab ni siapa dia? Amalan. Kalau tidak, ni Allah sebut ma'isyatan dongka. Kamu disempitkan lubang kubur kamu. Dan nanti di akhirat derita sengsara. Matahari sejengkai, macam mana nak bayangkan? Panas matahari sejengkai. Berpeluh, Nabi kata dalam hadis, sampai berenang dengan lautan peluh. Sampai ke telinga kita besok tuan-tuan, ibu sekalian. Peluh tu sampai ke telinga. Peluh ni kerana apa? Azab, takut kita tuan-tuan. Di dunia kita tak takut, esok di akhirat baru kita tahu tuan-tuan. Saya semua, tak terkecuali seorang pun tuan-tuan. Tak menung kita besok. Kemudian Allah rakamkan lagi, qala rabbi lihma hasyartani a'ma. Kata mereka, hei Tuhan, kenapa waktu ini kami dibangkitkan dalam keadaan a'ma, mata kami dibutakan oleh-Mu ya Allah. Ni tuan-tuan maksud azab ni. Tak nampak satu pun kebenaran besok di akhirat. Semua kita nampak, ya Allah, batil-batil, azab, sengsara, derita, batil, azab, sengsara, derita. A'ma waqad kuntu basira. Hei Tuhan, dulu kan mata kami celik, kami boleh nampak semua. Dulu kami mengendak orang mandi, contohlah tuan-tuan. Kami tengok skirt amoy, kami tengok bulu ketiak amoy, kami tengok aurat orang. Waqad kuntu basira. Kami tengok dulu, mata kami celik, wahai Tuhan. Wahai, hari ni kami tak nampak, buta mata kami. Semua kami nampak azab. Siksaan orang ni, azab orang ni, semua ni adalah derita sengsara. Allah jawab pada dia tuan-tuan, qala atatka ayatuna fanasita. Hei manusia, dulu aku bawa Quran, aku bagi tahu tentang apa dia, tentang aurat. Ada kamu peduli? Ada kamu kisah? Kamu jawab, ada aku kisah. Ni tuan-tuan, bukan main sedap mulut. Ada aku kisah. Iyalah, ada aku kisah. Esok Tuhan bagi tahu, aku dah bawa dah Quran. Ini tanda kekuasaan aku, kata Allah, ayat-ayat Quran. Tapi fanasitaha, kata Allah. Kamu lupa aku, kamu tak peduli dengan aku, kata Allah. Kamu berpaling dengan aku, kata Allah. Berapa banyak ayat Quran. Allah cerita tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Hei orang yang beriman, bila kamu berhutang, bro, jangan lupa tulis uktub, faktubuh. Bukan takat tak tulis, tak bayar tuan-tuan. Ya Allah, bulan Ramadan puasa, bulan Ramadan tarawih, hutang tak bayar. Ini kita tak kata orang, kita sendiri tuan-tuan. Betul. Walaupun pisang sebiji kedai mamak, lupa nak bayar, esok datang balik bayar. Tuan-tuan, pisang sebiji RM1, jangan main. Jangan kata lah, takkan mamak berkira benar RM1 lah. Tu saya kata RM1 sekupang pun Allah tanya besok di akhirat. Menjadi saksi besok tuan-tuan, hutang ni jawab. Tak clear tuan-tuan kita. Walaupun mati syahid di medan perang. Nabi kata, tak. Tergantung baina sama'i wal ard. Roh di antara langit dan bumi. Senang tuan-tuan. Hutang pisang RM1 aja. Sebab RM1 tak bayar ni, nampak? Tu yang kata tu, hutang pun ada dalam Quran. Allah sebut, tu sah cerita arak, tu sah cerita judi, tu sah cerita apa lagi? Riba, hak tu lagi lah. Yang jenis haram yang tu. Apa lagi disebut dalam Quran? Semua ada. Tentang kahwin, semua ada. Allah sebut di dalam Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulathu wa ruba' fa in khiftu alla ta'dilu fawahidah. Nikahlah kamu 2, 3, 4. Tak adil. Kalau kamu tak boleh berlaku adil, seorang. Apa yang kita nak dengki? Orang nak kahwin 2. Sebab Allah sebut masna. Kahwinlah 2 dulu. Kemudian 3. Bukan 1, 2 dulu. Tu Ustaz Somad kahwin lagi seorang. Jangan dengki dapat 19 tahun, tuan-tuan. Allah, ranum tak ranum rezeki dia. Apa yang kita nak heran? Kita rasa nak kahwin 2, kahwin nikah. Dalam Quran sebut. Orang perempuan kata, abang try lah. Susah kata abang nak kahwin, abang sebut je tengok.
Udah diugut nak potong anunya, tuan-tuan. Sebulan tidur menyerap. Ada satu tempat masuk dalam haram metro tak silap saya. Diugutnya nak potong kapra. Allah, sebulan tidur menyerap yuk. Jangan buat orang perempuan kalau dia nak Syekh Wajibur Rahman jangan main. Syekh Wajibur Rahman dia jangan main, dia terapnya esok habis. Tapi nak sebut dalam Quran dah ada. Kita tak boleh nak bantah tak tentu hala. Bantah kalau benda yang betul tak apa. Laki aku ni hutang aku pun nak dekat 20,000 tak payah nak kahwin dua. Mampu ke dia? Nampak? Itu lain cerita dia tentang. Tapi kalau laki dia businessman, kaya raya, sebulan 10,000 dia bagi pada isteri. Semua cukup lah. Rumah ada, kereta ada. Tiba-tiba kita nak halang dia nak kahwin dua. Quran kata masna. Dua. Nikahlah kamu dua. Maknanya dah ada hujah dalil. Contoh kalau nak ambil Quran ni. Tapi kalau kita kata dia tak layak, kalau dia kahwin memudaratkan, baik. Kita kata bang, tu salah bang. Saya tahulah bang. Nak kahwin nikah dua apa benda mati pucuk. Isteri tahulah tuan-tuan. Kencing manis 28 bacaan. Tentu. Habis dah tuan-tuan. Habis dah. Yang tu apa nak katakan? Itu contoh. Quran macam-macam lagi nak sebut. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini saya pilih-pilih lah tuan-tuan. Hak yang mana yang kita nak ambil waqi' ni, benda-benda yang semasa. Jangan kamu ambil, jangan kamu makan harta di antara kamu. Di antara kamu ni makna kita punya kaum. Kita punya kawan ke ataupun saudara Islam bil batil, dengan cara yang haram. Rasuah. Walaupun tak sebiji dalam Quran sebut rasuah, cukup dah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil. Mana rasuah? Hadis memang adalah ar-rasyu wal murtasyikil lahum finnar. Ini cerita Quran. Syabas Datuk Ayub Khan Maidin Pici, Ketua Polis Johor, KP Johor, nampak tegas, bagus dia. Kan, nampak gayanya, peluang cerah dia nak jadi IGP tu. Kalau tak ada orang yang cantas lah. Kan? Ni tak tahulah, buat kerja betul bukan semua orang seronok kan. Orang tengok, orang perhati. Tak lama tak tahulah. Orang pakai sihir, macam-macam. Tegas sangat, habis tangkap tengok. Kan? 10 orang, polis, pegawai kanan, Bukit Aman ada, IPK ada, IPD ada apa semua. 2 orang lagi daripada SPRM. Elok tangkap je popok ni tuan-tuan. Ini pengkhianat ni. Kalau kita kata rendam dengan cuka panas je duk. Lagi taruh lagi tuan-tuan, popok ni. Bagi jawatan, bagi gaji menteri darah dia haram lagi tuan-tuan. Hak duit kita ni yang bayar cukai. Bagi popok tu, dia pengkhianat nampak dengan jawatan. Allah, tidak amanah. Kadang-kadang geram. Tuan-tuan. Kena pula saya anak polis, lagi geram. Pak aku dulu, polis hutan. Tak merasa nak rasuah. Dengan komunis pun nak rasuah. Melayan komunis punya kerenah combat duit moro dalam hutan 3 bulan. Tanya boleh hutan PPH Batalion 4 bapak saya 24210 pangkal 2 ni otai 24210. Sekarang 8 7 8 ni orang baru, 2 ni orang lama. Tahun 50-an, tahun 60-an dulu lah polis kan. Masuk hutan keluar hutan, masuk hutan keluar hutan. Lem ni abah nak bagi tahu kat hang ni. Jangan hang ambil dia rasuah, jangan hang bagi rasuah pada orang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Pandai pula orang tu baca Quran, nampak? Jangan ambil harta dengan cara yang haram. Rasuah, Quran. Senang ke tuan-tuan? Ketua polis nak berani macam anak Maidin Pici tu. Anak Maidin Pici lah kan, Datuk Ayub Khan. Pandai pula dia menebur roti canai. La ilaha illallah. Mungkin ada kedai roti canai kot dia. Bagus dia, saya tengok dia punya tebur roti canai memang profesional, bukan amatur, profesional. Dia boleh tebur roti canai tu di atas angin je, gitu je. Ni, pemberita tengok tangkap gambar video. Ya Allah. Tu yang kata beraninya Datuk Ayub Khan ni. Siapa berani dengan dia tu, nampak? Berani nak rasuah. Dapat siap lah. Esok kalau jadi IGP, tengok. Cari sampai lubang cacing. Tak kira hang daripada special branch, tak kira hang daripada IPK mana, Selangor ke mana ke, hang rasuah, tangkap, dakwa. Buang terus.
Pengkhianat betul kalau ada dalam PDRM macam tu. Biar saya cakap tak apa sebab saya anak polis. Tuan-tuan jangan cakap. Biar anak polis cakap. Geram tuan-tuan. Puak kita bagi tolim. Jangan ambil duit rasuah. Jangan terkedarah duit rasuah. Jaga imej PDRM. Kalau dah habis PDRM duk makan rasuah. Siapa kita nak percaya lagi tuan-tuan? Habis negara lingkup tuan-tuan. Ini cerita dalam Quran. Ini dalam konteks kenegaraan. Penguatkuasa undang-undang ikut rules, peraturan. Betah lagi, mereka dah penguatkuasa undang-undang. Takkan mereka pula langgar undang-undang. Allah, buat malu company, tuan-tuan. Pegawai kanan ni. Harap tindakan tegas. Jangan pilih kasih. Kalau ada 1000 macam Datuk Ayub Khan ni, ketua polis, timbalan ketua polis, oi, bagus tuan-tuan. Kita nak macam tu. Tak ada pilih bulu lah. Tak ada pilih kasih. Tu Quran tuan-tuan. Macam-macam lagi ayat yang ada dalam Quran. Kalau kita nak ambil nuzul Quran pada hari ini tuan-tuan. Jadi, apa yang boleh kita teruskan untuk menghidupkan Ramadan, ihya Ramadan. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam Quran tuan-tuan. Baca Quran. InsyaAllah Quran ni kalau kita baca selalu tak nyanyuk. Tua kita tak nyanyuk. Bukti dah banyak dah. Ada satu muslimat di Ipoh, warga emas. Ibu-ibu sekalian hampir 80 tahun. Duk mengaji di Pondok Barakah Ustaz Datuk Kazim Elias. 3 hari sekali muslimat ni warga emas khatam Quran. 3 hari sekali dia boleh 30 juzuk. Ibu sekalian, 1 hari dia boleh baca 10 juzuk. 2 hari 20 juzuk. 3 hari 30 juzuk. Macam kita. Imam tadi baca ayat pelik sikit, dah lain dah kita, nampak? Masih nak terberak ada macam tadi. Selalu dengar, wal asri inna a'tayna inna anzalna. Mari pula ayat-ayat pelik ni, sudah. Apa benda pula imam baca ni? Ni mau nak dekat 20 minit satu rakaat. Tak boleh kan? Kita kalau lama sikit Quran, memang tak boleh. Tapi itulah. Warga emas tadi ibu sekalian, dia boleh 3 hari sekali khatam Quran. Lepas subuh 2 jam 2 juzuk, lepas zuhur 2 jam 2 juzuk, lepas asar 2 jam 2 juzuk. Dia atur macam tu. Setiap kali lepas solat 2 jam 2 jam, habis 2 juzuk 2 juzuk, 10 juzuk. Itu bukan bulan Ramadan. Hak Ramadan tak tahulah macam mana dia punya bacaan Quran dia. Tak nyanyuk dia. Elok semayang kuliah majlis ilmu 80 tahun ibu sekalian. Satu kampung dengan saya, guru marhaban, guru berzanji Quran, bacaan Quran 90 tahun, tak nyanyuk, steady, boleh buat motor, telinga elok, mata elok, naik motor boleh pergi pasar lagi, belikan, pergi masjid, pergi surau. Tuan-tuan, 90 tahun tak pakai spek apa pun, tak nyanyuk sikit pun tuan-tuan. Quran, dia guru marhaban, dia guru berzanji. Allah, nampak? Allah muliakan. Yang kata Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, kata Rasulullah, dia menjadi teman kamu dunia akhirat dan menjadi syafaat esok di akhirat. Rugi orang yang tak baca Quran. InsyaAllah lah, selain kita membaca Quran, kita tafahum, tadabbur, mengamalkan, isikan dengan Quran. Hak mana yang kita boleh buat. Jangan kita tak boleh buat semua, tinggal semua. Mana yang kita boleh, mana yang kita mampu buatlah. Amalkan insya-Allah. Ya, yang disebut juga, disebut apa dia dalam surah Sajadah pagi Jumaat besok. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Quran sebut. Orang yang beriman tidak meletakkan lambung rusuk mereka di tempat tidur, sedang manusia nyenyak tidur. Sebaliknya kata Allah, orang yang beriman tadi, yad'una rabbahum khaufa. Mereka bangun takut kepada Allah. Mereka bangun tu solat doa, solat doa, solat doa. Wa tama'a, dan tamak depa. Malam tu depa buat macam-macam ibadah, habis tahajud, baca Quran, zikir, wirid, istighfar, tasbih. Selain daripada Ramadan ni dia ada sahur. Ini orang yang beriman kata Allah. Bagi besok imam baca surah tu, surah Sajadah. Kita dengar elok-elok, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Itu maksud dia. Jadi kalau Quran suruh macam tu, kita buatlah. Petah lagi masing-masing ni berazam
nak mengejar, memburu malam Lailatul Qadar. Imam doa tadi berkali-kali Imam sebut, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Berkatilah aku di bulan Ramadan dan sampaikanlah aku ya Allah pada malam Lailatul Qadar. Kita pun doa amin amin. Ni semua macam tu. Saya tuan-tuan, kalau kata malam ni malam Lailatul Qadar, syukur alhamdulillah. Ataupun tak, besok ataupun lusa. Yang 10 terakhir itu daripada hadis sahih Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashri awakhir min Ramadan. Bacalah apa dia kata Nabi, carilah kamu yakni malam al-qadar pada 10 malam yang terakhir pada malam-malam ganjil. Ni besok lusa kita dah masuk malam 20, terus direct kita. Jangan kita nak fikir dunia lagi dah. Macam saya sebut tadi, jangan kita terlekat sikit pun penyakit cinta dunia ni. Ya, kita kena lawan lagu raya, kita kena lawan orang nak buat persiapan raya, kita tak mau dah. Rugi kita kata aku ni umur dah macam ni, bukan muda-muda dulu, tak apa dah. Sekarang aku umur dah 60 70, takkan aku nak jadi macam budak-budak lagi sampai nak dekat 20 pasang baju Melayu. Nah, bukan itu tuan-tuan. Kita tengok cucu kita, tak apalah, kita kata anak ini kita dah umur 75, takkan nak beli baju Melayu sampai 20 pasang, 10 pasang. Dah. Kain pelekat itulah yang dah 20 tahun kadang tak tukar tuan-tuan. Kita tak fikir dah aku nak jadi macam budak-budak ni, raya macam lah, macam tak tentu hala hidup. Raya lah. Kita kata ambil ni, aku nak malam Al-Qadar, itu lebih baik. Yang disebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bila lagi tuan-tuan? Tahun lepas tak tentu kita dapat. Tahun had dulu belum tentu. Tahun ni cuba. Kalau dapat 2 kali tiap-tiap tahun lagi bagus. Seumpama kita beramal 83 tahun 4 bulan dan diampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Allah, apa lagi kita nak tuan-tuan? Habis Ramadan meninggal dunia kita, kata habis Ramadan ni mati kita. Allah, mati dalam keadaan suci, macam kain putih, macam budak baru lahir, macam anak Datuk Siti Nurhalizah. Senang sebut kan? Bersih ibu-ibu sekalian, tak ada dosa. Ni yang kita nak. Hak raya sehari je. Hak raya yang tu sehari je. Hari kedua dah Nabi puasa 6. Lebih baik kita kejar Lailatul Qadar daripada Lailatul Qamdar. Itu. Apa lagi yang kita nak? Jadi tuan-tuan, itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi malam ni. SOP kita tak boleh lama ni. Ini pun dah lewat ni. Kan? Takut terak polis di luar nanti tuan-tuan. Tuan-tuan tak kena, saya kena. Itu yang teruk tu. Jadi mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat pada malam ni, pengajaran dan iktibar berkatnya dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan sekalian, di belakang sini saya ada bawa satu tabung dana untuk pembinaan, pembangunan dan juga pengurusan Mahat Tahfiz Al-Khalidiyah di Kampung Seri Kinta, Ipoh, Perak. Yang saya sedang usahakan pembinaan bangunan 2 tingkat, satu pengajian, satu lagi asrama, kos 1.4 juta. Ini bulan Ramadan ni kata Nabi, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan, paling utama sedekah di bulan Ramadan. Tuan-tuan niatlah wakafnya, infaknya, sumbangan sedekah, zakat yang wajib sebahagiannya boleh masuk dalam tabung tu. InsyaAllah. Baru ni pun di Masjid Taipan, Masjid Al-Falah USG 9, ada satu muslimat, dia datang pada saya, kemudian diserahkan dalam satu bekas tu ada barang kemas. Kemudian dia kata, Ustaz ni saya infakkan pada tahfiz Ustaz. Balik-balik tengok 2 utas ibu sekalian, 2 utas rantai. Saya pergi komplek PKNS jual. Berapa agak-agak tuan-tuan? Saya pun terkejut, bukan lagi terkejut beruk. Terkejut beruk mak ya tuan-tuan. 2 utas rantai ibu sekalian yang dibuka, yang dimasukkan dalam tabung tu tuan-tuan, 23,000. Allah. Macam mana dia boleh pejam mata 23,000 nah ambil Ustaz. Kalau tak mujahadah tuan-tuan, nak raya pula lagi. Tu saya kata 23,000, 300 pun berkira. Aku nak bagi tidak, nak bagi tidak. Ni 23,000, dia pejam mata gitu je. Tak fikir dah nak beli baju kurung ke, nak baju raya dah. Nah ambil. Ini. Dan juga yang lain tu ada juga keluarkan subang, buka subang di telinga. Dah dimasuk dalam tabung. Ada cincin, sebentuk cincin dimasuk dalam tabung. Jadi muslimat malam ni, kau ada apa yang di tangan, yang ada di kaki, yang ada di telinga, pakat-pakat buka, masuk dalam tabung tu, letak di belakang. Mudah-mudahan Ramadan ni
Lebih-lebih lagi kita nak masuk dah hujung Ramadan, besok pula Jumaat. Malam ni kira sedekah paling utama, sedekah pada hari Jumaat dan sedekah pada bulan Ramadan. Dua-dua kita dapat. InsyaAllah tuan-tuan, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Semoga Allah memberi ganjaran daripada sumbangan tuan-tuan. Semoga Allah memberkati hidup dan harta tuan-tuan. Semoga Allah menyucikan bersih daripada kekotoran dosa. Boleh tabung tu ada di belakang, tak buat cash. Ada risalah flyers yang ada nombor akaun, boleh transfer online. Yang tu banyak sikit lah, kurang-kurang pun 1,000 kan. Sebab tak nampak. Yang ni nampak mungkin segan sikit, apalah. Yang tu ada flyers, boleh masuk secara online insya-Allah. Inilah tuan-tuan sumbangan yang kita beri, yang nak ditutupkan bangunan daripada panas dan hujan, nak membina atap. Daripada sumbangan tuan-tuan lah, anak-anak hufaz, anak-anak syurga nak memijak daripada kakinya melecit, rosak, yakni kita nak beli kapet. Dan daripada sumbangan tuan-tuan lah, dapatlah didindingkan bangunan daripada angin dan habuk-habuk, supaya mereka dapat menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan, pahala tuan-tuan, falahum ajrun ghairu mamnun. Tak putih-putih macam air mengalir. InsyaAllah, selagi mereka ada hidup 30 juzuk Al-Quran di dada, selagi itulah pahala tuan-tuan dapat insya-Allah. Jadi sumbangkan di belakang siapa yang berhajat. Dan juga yang kedua, sahabat saya ada bawa Quran untuk wakaf Al-Quran. Ini elok juga buat di bulan Ramadan. Satu naskah RM30. Satu naskah RM30. Ni arwah-arwah yang dah meninggal dunia. Banyak orang wakaf Quran di bulan Ramadan. Dan akhir yang ketiga, minyak wangi yang saya bawa dulu ni, minyak wangi Raihana Syifa yang saya import daripada Dubai. Yang ni telah disyifa ru'yah oleh almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Ada lagi tuan-tuan. Walaupun Datuk meninggal dah setahun, 15 Ramadan kemarin, genap setahun Datuk Ismail Qamus meninggal dunia. Minyak ni masih ada tuan-tuan, yang dibuat oleh Datuk, yang disyifa di doa. Waktu sebelum meninggal, Datuk buat banyak minyak ni dengan saya. Saya dah tengok, kita pun nampak Datuk uzur. Datuk buat banyak sikit. Kalau kata takdir Datuk tak ada. Jadi minyak ni insya-Allah berkat doa. Alhamdulillah. Tujuan untuk menghindari sihir, santau pada diri, pada rumah, suami isteri. Dan begitu jugalah yang belum jodoh. Mudah-mudahan. Itu yang belum jodoh, dah jodoh. Dah ada testimoni orang Terengganu, Selangor. Hak yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Itu pandailah tahu kod rezeki tuan-tuan. Kalau sebotol tak boleh, 10 botol tuan-tuan boleh malam ni. Tuan-tuan beli malam ni, mandikan 10 botol sekali insya-Allah, mudahan. Ada yang suami isteri, renggang, jauh, bergaduh, berbalah. Elok pakai. Jenuh lah ustaz, tengok pun tak boleh. Pegang lari, sentuh lari. Sekarang saya pakai minyak ni, saya pula lari, bini pula mengejar. Jadi, siapa nak mengejar dengan laki bini. Ni Ramadan, malam boleh, siang jangan main tuan-tuan. Very dangerous. Malam boleh, insya-Allah. Belilah tuan-tuan malam ni untuk pasangan suami isteri. Dan juga, hak luaran, kita sapu, calit, tempat-tempat sakit. Sakit gigi ada dah testimoni, resdung ada dah testimoni, sakit kepala. Section 11 surah Hidayah ada testimoni yang baru, dia punya hati kanser tahap 3. Doktor mengesahkan kanser tahap 3. Dia tak give up lah, dia usaha, dia beli minyak ni lebih 10 botol buat minum. 2-3 titik masuk dalam air suam minum. Lebih 10 botol diminum. Dia beritahu pada saya, alhamdulillah Ustaz, doktor mengesahkan dah sembuh sepenuh kanser tahap 3. Ni minyak diminum. Alhamdulillah, jangan putih asa. Begitu juga buasir, sapu. Hak yang dalaman buat minum, luaran sapu, gosok. Fibroid, ibu-ibu yang ada masalah fibroid pun dah ada dah. 2 tahun menderita fibroid, ulang-alik hospital, orang lumut Perak. Dengan izin Allah 20 botol dia beli, banyaklah 20 botol. Disapu dekat hari-hari, dekat tempat fibroid, hilang, alhamdulillah. Negeri Sembilan, anak autisma, tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap tuan-tuan. Ini bukan saya nak dongeng, ini bukan saya nak ciong tuan-tuan. Bulan Ramadan ni, insya-Allah tuan-tuan. Malam Jumaat lagi, tak ciong lah. Dia kata, Ustaz, saya ambil minyak ni, sapu dekat leher. Anak autisma yang tak boleh bercakap tuan-tuan, dia kata, ni mak dia kata ni, mak dia beritahu saya, anak saya dah mula, sikit-sikit dah mula nampak perubahan, dah boleh bercakap dah. Daripada, orang kata apa dia, bukan liar lah, dia memberontak agresif. Dah mula nampak lembut sikit daripada dulu, beza banyak. Ni, yang kata minyak ni, cuba ikhtiar. Kalau ada yang autisma, buat mandi, sapu dekat leher kalau dia tak boleh bercakap. Dan juga tempat-tempat yang sakit insya-Allah. Sebotol 30, 2, 50, 4, 100. Jadi ada di belakang, siapa yang berhajat, pantang dengan langkah, jangan masuk botol ni ke dalam tandas. Ni saya nak balik Ipoh malam ni.
saya nak balik Ipoh, hal urusan sekolah tahfiz saya. Jadi esok dah tak ada sini, kot tuan-tuan nak beli, tuan-tuan ada di belakang. Bolehlah, tak bawa duit boleh transfer. Ya, ambil nombor telefon, nanti WhatsApp saya bagi nombor akaun, boleh buat transfer online. Jangan tak bayar sudahlah. Kalau tak bayar tuan-tuan tak menjadi. Gunalah 10 botol. Tak jadi. Itu. Tuan-tuan nak ambil kena bayar. Maknanya tak bayar memang tak jadi. Itu cerita dia. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا حنان يا منان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.